sesuatu yang agak merunsingkan. Ini memang merunsingkan, agak memeranjatkan saya, saudara. Apabila membaca pendedahan EMIR Research berhubung negara kita yang mengalami kerugian, kesan daripada gelojak ataupun kesan daripada kegiatan rasuah sepanjang tempoh 26 tahun negara kita ini, saudara. 26 tahun artinya kalau kita lihat tahun berapa? Sejak bermula daripada tahun 90-an lah, saudara. Selama tempoh 26 tahun, negara mengalami kerugian sejumlah 4.5 triliun. Bukan bilion, saudara. 4.5 triliun. Ini demi mengikut pendedahan daripada EMIR Research, ya, saudara. Dan itu juga bagaimana pengurusi rasuah Buster Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya, Profesor Dr. Hamdan Daniel M. Sharif. Sebab itu beliau menyeru agar rakyat kita sama-sama menoktahkan gejala itu dan terus membawa kerosakan terhadap negara. Kesan rasuah, saudara, negara rugi 4.5 triliun. Mereka yang terlibat memanglah ngau untung, saudara. Jadi kalau kita tidak bangkit untuk menolak rasuah, maka bila lagi? Cukuplah, saudara. Angka triliun itu menjadi isyarat yang jelas bahawa gejala rasuah harus ditamatkan. Jadi oleh itu kebersamaan kita menurut Dr. Hamdan adalah untuk memerangi gejala buruk itu. Beliau ini petikan daripada apa yang dilaporkan oleh media Sinar Harian, saudara. Dan menurut data yang dikeluarkan oleh EMIR Research pada Khamis lalu, akibat dari gejala rasuah ini menyebabkan negara kita terdedah dengan neokolonisasi dan eksploitasi dan berpotensi besar kehilangan kelebihan daya saing di peringkat global. Itulah, saudara. Aduhai, ya, John Tay daripada 1997 hingga 2023. Benar, saudara John Tay. Getinya 4.5 triliun. Negara kita dah berhutang sekarang ni 1.5 triliun. Ini 4.5 triliun. Bayangkanlah wang sebut kalau dapat diberikan pada rakyat, pada warga kita, dapat digunakan. Sebab itu, saudara, berkali-kali saya katakan, negara kita ini makmur. Tidak siapa dapat menafikan kemakmuran yang kita miliki. Bumi kita ini subur, saudara. Tanamlah apa saja, kembali hidup. Cuma tanam mayat tak hiduplah, saudara. Tapi apa saja, ini tanaman, buah-buahan, malahan kadang-kadang buah-buahan itu lebih baik daripada negara lain. Kita punya kelapa sawit yang kita tanam di bumi ini, hasil minyak kelapa sawit kita lebih baik daripada negara-negara lain. Getah kita lebih baik daripada negara Brazil dan sebagainya. Malahan dalam bumi kita ada timah, ada biji besi, ada emas, dan rezeki yang diturunkan oleh Allah SWT. Ada minyak, ada gas. Semua ini sepatutnya dapat dinikmati oleh warga. Tetapi kesan daripada berlakunya gelojak rasuah, wang itu tiris. Inilah yang kita harapkan agar kerajaan yang dipimpin hari ini oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menegaskan dan menekankan. Walaupun beliau tidak campur sebarang urusan yang berhubung kait dengan SPRM sebagaimana kenyataannya, tapi kita mengharapkan ketegasan pihak SPRM berterusan menangani budaya rasuah ini, saudara. Jadi menurut saudara Hamdan, katanya sebagai corruption buster, pihaknya juga akan terus menyemarakkan kempen anti rasuah dalam memberi kesedaran kepada rakyat. Dan kita harus terus menghidupkan perasaan benci terhadap rasuah. Untuk itu mereka akan turun ke bawah dalam mengajak masyarakat bersama-sama menolak perbuatan jijik rasuah. Kita pernah berkempen jijik dadah. Sekarang ni kita jijik rasuah. Sebab kesan rasuah, saudara, nampak kecil. Saya bagi contoh, kalau ada kontrak yang disediakan oleh kerajaan untuk dilaksanakan, kalau nilainya 100 juta, tapi kerana budaya rasuah boleh meningkat pada 130 juta, 140, 150 juta. Dalam begitu keadaan, saya, inilah mengakibatkan negara kerugian. Yang untung mereka yang melakukan budaya tersebut. Ya, saudara, sama-sama kita merangi budaya korupsi ini, saudara. Saya tidak mau bercakap lebih daripada itu kerana apa-apa pun kita tunggulah kenyataan daripada SPRM, saudara. Saya pergi mengerunkanlah, saudara, kalau 4.5 triliun negara ketirisan,
ini satu benda yang cukup serius. Dalam tempoh dalam 26 tahun saja, daripada 1979, saya tak mau cakap siapa yang memimpin negara waktu itu, saudara. Masing-masing orang kata bahasa pasarnya, lu sendiri mau ingat lah, brother. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Kita bercakap masih lagi dalam aroma UMNO, saudara. Presiden UMNO, sebab semalam adalah hari ulang tahun UMNO yang ke-77. Dalam kita menyantuni sempena ulang tahun ke-77 tahun penubuhan UMNO ini, menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, UMNO masih relevan. Saya dah bercakap, saudara, memang UMNO masih relevan. Rumah UMNO itu masih suci, saudara. Yang rosaknya adalah pemainnya. Walaupun ada tanggapan seolah-olah UMNO ni, kata Datuk Seri Zahid, seolah tidak bernyawa, terutama selepas memperlihatkan rekod prestasi kurang baik sejak 2018 dan kita kalah dalam pilihan raya yang lalu. Jadi walau bagaimanapun, menurut Datuk Zahid Hamidi, dia kata UMNO masih relevan. Jadi malahan UMNO telah melalui pelbagai cabaran. Kita kalah, kita tersingkir, kita hilang kuasa, namun perjuangan terus diteruskan. Sebab itu beliau mengajak warga UMNO supaya kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Dan jangan lupa kita lihat sejarah bagaimana UMNO membangunkan negara dan sebagainya. Dan kita jangan hanya menggali sejarah tanpa persediaan untuk kehadapan. Kita tidak akan ke mana-mana kalau hanya bernostalgia dengan sejarah. 23 tahun lagi UMNO akan berusia 100 tahun. Artinya dalam 2 dekad lagi apabila berusia 100 tahun, apakah lakaran yang mahu kita bawa terhadap parti UMNO, saudara? Beliau selaku Timbalan Perdana Menteri berkata sedemikian dalam anaknya semalam, saudara. Dan berhubung dengan agihan kursi, sekarang ni, saudara, sudah pun mula rancak balik kerana tempoh untuk pilihan raya yang 6 buah negeri. Kita sebenarnya ini adalah pilihan raya umum, bukan pilihan raya 6 buah negeri, saudara. Ini adalah pilihan raya umum kerana 6 buah negeri dulu yang dikuasai oleh parti-parti pembangkang, oleh parti PKR, saudara, parti DAP di Pulau Pinang, mereka bersetuju untuk melengahkan tarikh pilihan raya umum. Jadi untuk negeri, kerana kuasa pilihan raya negeri, saudara, terletak pada tangan kerajaan negeri, bukan pada federal. Yang kita lalui pada 6 bulan dulu, saudara, adalah pilihan raya untuk parlimen. Dan ada juga negeri-negeri yang mengadakan pilihan raya, tapi macam Johor, Melaka, Sabah, mereka telah pun mengadakan pilihan rayanya. Jadi tak silap saya, dalam pilihan raya lepas cuma Sarawak, Perak, dan Perlis. Serta itulah 3 negeri yang mengadakan pilihan raya negerinya. Dan sementara 6 negeri lain tidak. Johor dah ada sebab buat lebih awal, Melaka lebih awal, begitu juga Sabah. Tapi Perak, Sarawak dan Perlis, kini 6 negeri lagi berbaki dan akan diadakan pilihan raya. Katanya, saya tak tahulah, belum sahih lagi, kata Yang Amat Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Samsuri, dia kata mungkin bulan Jun Dewan Negeri akan dibubarkan. Sama-sama kita tunggu, saudara. Pembubaran Dewan Negeri terpulang kepada negeri itu sendiri, saudara. Dan kerancakan inilah membuat sudah pun ada lobby-melobi. Sebab itu menurut Presiden UMNO, katanya bahawa UMNO telah pun bersiap sedia. Dulu lagi pun pengarah pilihan raya UMNO masih lagi Datuk Seri Muhammad Haji Hassan sebagai Timbalan Presiden. Bukan hanya UMNO tapi Barisan Nasional. Cuma saya tak tahu bagaimana pembagian kursi. Saya rasa sukar untuk kita mewujudkan pembagian kursi kepada parti MCA dan MIC yang berada dalam kelompok Barisan Nasional. Kerana kursi-kursi yang telah pun dimenangi oleh DAP tidak mungkin mereka akan menyerahkan kepada kita. Begitu juga kursi-kursi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, tidak mungkin mereka akan memberi kepada kita ruang. Jadi untuk itu, saudara, kursi-kursi Pakatan Harapan juga macam mana nak bagi? Ini saya rasa. Tapi bagaimanapun semalam telah pun adakan perbincangan. Menurut Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun ada ketetapan. Ada caranya, cuma kita bersabarlah.
Cuma parti-parti komponen telah pun berbincang tentang agihan kerusi. Saya tak dapat nak jelaskan kerana belum ada pengumuman rasmi. Tapi kabarnya bahawa di Selangor telah pun hampir selesai agihan kerusinya. Begitu juga di Pulau Pinang. Dan saya difahamkan UMNO besar kemungkinan memperoleh sekitar 7 hingga 8 kerusi untuk bertanding di Pulau Pinang dan disokong oleh rakan-rakan daripada DAP dan Parti Keadilan. Sementara Parti Keadilan kabarnya mungkin bertanding sekitar dalam 15 kerusi dan Parti DAP akan bertanding sekitar dalam 19 kerusi yang mereka menangi. Itu di Pulau Pinang, saudara. Begitu juga Parti Amanah. Amanah juga akan bertanding sekitar dalam 5 atau 6 kerusi. Itulah menjadikan jumlah kerusi di Pulau Pinang sekitar 43 kerusi, tak silap saya. Ini agihannya. Tapi bagaimana kita nak letakkan calon daripada MCA? Sebab itu kawasan Melayu. Kalau kawasan majoriti pengundi Melayu, saya kata kalau UMNO mengizinkan atas nama semangat Barisan Nasional, takut nanti pengundi-pengundi Melayu menolak. Bagaimana berlaku dalam pilihan raya umum yang baru lalu, saudara. Di Parlimen boleh dikatakan semua kawasan-kawasan yang kita beri kepada MCA dengan MIC sebagaimana cuma yang menang di MCA 2 kursi saja, saudara. Satu di Tanjung Piai dan satu lagi di Air Hitam. Begitu juga dengan MIC. Walaupun itu kawasan majoriti pengundi Melayu di Tapah, tapi di Sungai Siput kita kalah. Banyak kawasan, tak silap saya, MIC dapat 11 kursi, MCA dapat 29 kursi, semua kalah. Jadi apakah UMNO Barisan Nasional bersedia untuk mengulangi kekalahan kalau kita memberikan kursi-kursi yang sepatutnya ditandingi oleh calon-calon daripada UMNO? Ini yang menjadi masalah di peringkat akar rombi, ya, Saudara John Rambo. Saya merasakan Saudara John T, dia kata patut umum awal lah supaya dapat berkempen untuk calon-calon. Saya bersetuju. Dari dulu lagi saya dah katakan bahawa sepatutnya kita dah sedia dah sebulan, 2 bulan sebelum pilihan raya, dah kita kena pasti biarlah calon-calon berkempen. Tapi masih lagi kita nakkan element of surprise. Saudara, ini bagi saya, saudara, saya merasakan bahawa soal pembagian kursi ini cukup sensitif, saudara. Malahan kawasan-kawasan ni, kalau majoritinya pengundi-pengundi itu, memanglah UMNO Barisan Nasional bertanding di kawasan majoritinya majoriti Melayu. Dulu bila kita bagi pada MCA bertanding kawasan bukan Melayu, wuyup semua, saudara. Wuyup, habis. Apakah akan diulangi? Tetapi bagaimanapun, menurut Presiden UMNO ada dia punya cara pembagian. Tapi bagaimanapun, katanya, selaku Presiden, beliau menjelaskan UMNO harus berpandangan pada realiti politik baru. Kita harus melihat kebersamaan parti-parti yang berada dalam kerajaan madani ini. Sebahagian besar parti-parti ini adalah parti semenanjung. Maka kebersamaan, kesefahaman dan keserasian parti-parti itu amat penting, katanya.